Hai semua, apa khabar? Ada tak di antara anda rasa tak sedap badan, ini tak sedap, demam, sesema, badan rasa tak okey, kejap okey kan? Tak tahulah kan kadang-kadang kita dapat COVID-19 ke, kita dapat influenza ke kan? Mungkin ada di antara kita ataupun you sendiri berkali-kali kita buat swab apabila kita rasa macam, bergejala ni kan, ini dapat, itu dapat. Tapi dapat keputusan semua negatif. Tak ada pun. Justru apakah beza antara influenza dan juga COVID-19 ini? Dan kalau kita tengok sekarang ni beberapa hospital dengan klinik ramai betul orangnya kan. Ramai pesakit-pesakit influenza dekat situ. Adalah penyakit-penyakit yang lain juga. Tapi ramai yang menyuarakan kebimbangan apabila penyakit ini semakin meningkat pula kan. Dan bukan apa komplikasi influenza ni yang dikatakan bukannya biasa-biasa. Itulah sebabnya hari ini kita bawakan kepada anda topik influenza. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli, pengacara DNA Doktor dan anda bersama dengan anda. Kali ini kita nak bincangkan topik yang disebutkan tadi iaitu influenza lebih parah daripada COVID-19. Dan Ju berbesar hati apabila kali ini kita bawakan adalah pakar perunding perubatan paru-paru dan juga permasalahan tidur daripada Pusat Perubatan Sunway Velocity iaitu Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita dan kami akan berinteraksi secara online ataupun alam maya bagi membincangan topik kita pada hari ini. Hello doktor. Hello, Assalamualaikum. Salam doktor. Kat sini hujan doktor. Dekat sana macam mana? Okey ke? Rasanya dah mula gerimis sikit kat sini. Okey doktor, tanpa kita membuang masa doktor, topik ni sangat hangat diperkatakan sekarang. Ramai di antara kita yang mungkin bergejala tapi tak tahu apakah jenis yang mereka dapatkan, mungkin influenza, mungkin COVID-19. Tapi doktor tengok influenza ni kalau kita tengok berlaku setiap tahun, ada je virus-virus yang muncul. Seperti sekarang ni terhangat sangat adalah influenza. Dan mengapa doktor kalau kita tengok influenza kali ini terjadi ni, dia ketara sampai mencatatkan angka yang sangat tinggi. Dan kalau dekat Malaysia ni doktor, kalau kita tengok apakah jenis virus influenza yang paling banyak menyerang doktor? Okey, jadi memang kalau kita lihat influenza cases untuk tahun ni memang lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelum ini ya. Saya Okey doktor, alright, tak apa. Kita sekarang mengalami masalah teknikal kerana apa saya tak tahulah, mungkin sebab line kita sekarang ni kat sini hujan, lebat dan sebagainya. Kita cuba menghubungi dengan doktor sebenarnya. Kalau kita lihat dekat sekarang ni, kalau anda yang sekarang ni tengah menonton Facebook kita, anda boleh juga suarakan pendapat anda, masalah anda ataupun soalan-soalan supaya Ju boleh baca daripada situ untuk Ju utarakan kepada doktor. Doktor, boleh doktor dengar sekarang? Doktor tak Doktor jelas ke? Okey ke semua? Okey, masalah teknik. Sekali lagi, Ju nak bagi tahu kepada anda semua yang tengah menonton sekarang ni, mungkin ada di antara anda nak suarakan juga pendapat, okey, ataupun soalan-soalan yang mungkin boleh kita tanyakan kepada doktor kita iaitu Dr. Yakin Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa. Okey, kalau kita tengokkan sekarang ni bukan apa, cerita influenza ni memang betul-betul lah kan. Baru-baru ni kawan Ju pun dapat influenza, okey, direhatkan daripada bekerja selama 7 hari. Kalau kita tengok simptom-simptom dia datang, mula-mula tengok dia macam tak berapa sihat. Lepas tu tengok-tengok dia demam, panas pula malam tu, kan. Lepas dia pergi malam tu, kita ingat dia dapat COVID-19. Rupa-rupanya apabila dia buat swab, rupa-rupanya dia dapat influenza. Maka dengan itu, duduklah dia di rumah selama 4 ke 5 hari seterusnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, ada pelbagai virus-virus yang ada ni. Sebab itu kita bawakan sebenarnya
Dr. Nurul Yakin untuk bersama dengan kita untuk membincangkan. Tapi disebabkan ada permasalahan teknikal ini, kita kena tunggu sekejap lah. Jadi kita tunggu doktor masuk untuk bersama-sama dengan kita. Tapi sekali lagi pada anda yang sedang menonton ni, mungkin ada mata-mata yang sedang memandang kita ni, kalau kata doktor yang nak atau ada di antara anda yang nak tanyakan soalan, boleh sahaja. Okey, Ju nak share sedikit pengalaman Ju sebelum ini. Baru-baru dalam 2-3 minggu lepas apabila Ju tak berapa sihat, mula Ju start dengan sakit tekak. Ju start sakit tekak, Ju rasa macam ada yang tak kena dengan diri Ju. Lepas tu Ju dah buat test menggunakan swab test yang ada dekat rumah tu. Ju dah buat menggunakan swab test tu, tak ada apa-apa tanda yang naik atau mengatakan bahawa Ju ada COVID-19. Dinasihatkan untuk Ju pergi ke hospital. Bila Ju katakan simptom-simptom tu, doktor kata, mungkin awak ni macam ada simptom COVID-19 ataupun influenza. Dia buatlah swab dekat Ju. Dan Ju kena tunggu dan seterusnya. Bila Ju tunggu, lepas dapat result, katanya bukan influenza, bukan COVID, tapi disebabkan bakteria. Itulah Ju katakan pelbagai sebenarnya penyakit-penyakit yang kalau kita lihat ni di luar sana yang kita tidak tahu dan gejala dia semua macam makin sama kan. Kalau kita dapat COVID-19, kita dapat sakit tekak ataupun sesama. Influenza pun dapat simptom yang sama, sebab tu orang confuse apakah dia. Kalau kita tengok pula budak-budak pun zaman sekarang ni pun yang kecil-kecil pun masih dah boleh dapat influenza tu. Jadi macam mana kita nak kena tangani dengan isu macam ni kan? Yelah, saya kalau tengok anak saya seminggu, setiap 1 minggu sekali mesti demam. Sayang dah abang baik, adik pula sakit. Dah adik baik, abang pula sakit. Lepas tu pergi pula kat mak dia. Jadi macam mana cara dia? Cara saya adalah sama ada saya akan buat swab test saya sendiri untuk tunjukkan bahawa kita ni masih sihat untuk bekerja, sebab kita nak berjumpa dengan ramai orang. Kalau tidak, kalau kita berjumpa dengan orang, kita ada gejala-gejala macam tu, kita boleh menjangkiti orang lain pula. Jadi kita kena mengelak situasi-situasi yang berlaku sekarang ni. Betul tak? Kalau kita lihat sekarang ni, dekat Malaysia ni pun macam-macam bila saya tanya dengan doktor kan. Doktor sendiri yang saya pergi hari tu dekat hospital pantai sana, saya tanya, doktor kata, memang sekarang ni macam-macam virus dan dia nasihatkan saya, dia kata, awak kena minum banyak air, kena ambil banyak vitamin C. Kan saya rasa saya dah minum air yang banyak dah doktor. Doktor kata still you kena minum air yang banyak sebab apa kadang-kadang tekak kita sakit. Saya sampai naik bengkak lah kiri kanan apa semua ni. Saya ingat saya kena beguk masa tu kan. Rupa-rupanya kelenjar saya dekat bahagian kiri dan kanan ni naik bengkak rupanya kan. Panas dalam. Bila dah bagi tengok dalam ujian darah saya tu adanya terkandung bakteria. Sel darah putih saya lebih tinggi daripada sel darah merah. Jadi itulah indikasi kepada bakteria. Okey, so saya dah difahamkan bahawa doktor dah bersama dengan kita. Terima kasih pada anda mendengarkan saya punya cerita. Hello doktor, boleh doktor dengar? Dengar. Doktor nak sambung ke tadi ataupun doktor nak saya bertanyakan balik soalan tu? So saya dapat tangkap soalan tadi, soalannya kenapa kita lihat influenza cases lebih tinggi pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelum ini dan apakah virus influenza yang paling kerap melanda masyarakat kita Jadi kalau kita lihat sebenarnya influenza ini virus yang mudah merebak melalui titisan-titisan air sama ada air hujan ataupun air liur Jadi kalau kita lihat kebelakangan ini di negara kita musim hujan adalah tidak menentu Kalau kita lihat hampir hari-hari hujan dan banjir juga berlaku di kawasan-kawasan yang tidak dijangka banjir. Kalau kita lihat ketidakstabilan cuaca menyebabkan hujan yang kerap berlaku hujan yang berpanjangan. Keadaan ini adalah faktor yang menyebabkan virus influenza itu lebih mudah merebak di kalangan masyarakat kita Kerana seperti yang saya katakan tadi virus influenza ini merebak melalui titisan-titisan air sama ada titisan air hujan ataupun titisan air liur ataupun titisan air bersin Jadi apabila kerap berlaku hujan titisan-titisan air hujan tadi akan membantu penyebaran virus influenza ini dengan lebih meluas Sebab itu lebih ramai cases influenza kita lihat banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, di kalangan pelajar-pelajar sekolah asrama di kalangan kanak-kanak di daycare ataupun taska, tadika Dan kita lihat ketika kanak-kanak ini menghabiskan masa di taska ataupun di sekolah mereka banyak bersentuhan bersama mereka Jadi perkara ini membantu menyebarkan virus influenza ini dengan lebih meluas lagi Jadi saya boleh katakan faktor cuaca faktor musim hujan yang tidak menentu memainkan peranan yang sangat-sangat penting yang menyebabkan virus influenza lebih meluas pada tahun ini. Dan kalau dilihat dari segi influenza kita ada banyak jenis influenza A, B, C, D
Tapi kalau kita lihat virus influenza yang kerap berlaku di kalangan masyarakat kita adalah virus influenza A dan juga virus influenza B. Ya. Jadi kita sekarang ni dah dapat lihat ya ada kit yang boleh digunakan untuk check sama ada COVID ke influenza ke ya. Jadi at least kita boleh differentiate sama ada batuk sesama kita ni adalah batuk sesama biasa ataupun influenza ataupun COVID ya. Kerana sebenarnya yang membezakan antara COVID dan influenza ni adalah test kit itu sahaja ya. Kalau kita hanya bergantung kepada simptom ya, batuk, demam, sesama, susah untuk kita nak bezakan sama ada ini batuk sesama sebab influenza ke ataupun ini batuk sesama sebab COVID ke. Ya. Jadi sebab itulah penting ya untuk para ibu bapa di luar sana ya prihatin terhadap simptom anak-anak masing-masing ya dan juga simptom yang berlaku terhadap diri sendiri. Kerana influenza ini jika berlaku, ianya berlaku sekeluarga ya. Berjemaah ya. Maksudnya kalau anak itu kena influenza, kebiasaannya adik-beradik lain pun akan kena dan kebiasaannya ibu bapa juga turut terkena tempias influenza tersebut ya. Jadi sebab itulah perlu kita tekankan ya pentingnya untuk mengetahui apakah simptom-simptom influenza ya. Bagaimana influenza ini merebak, bagaimana influenza ini dapat kita kesan dan bagaimana influenza ini dapat kita rawat ya. Jadi mungkin saya harap penjelasan ini jelas ya Juliana tentang mengapa kes-kes influenza lebih banyak pada tahun ini berbanding tahun lepas ya. Kita lihat ini adalah terkait rapat dengan faktor cuaca yang tidak menentu ya, faktor musim hujan yang berpanjangan ya. Dan influenza A, influenza B adalah dua strain virus influenza yang banyak melanda masyarakat kita. Okey doktor, tadi kita dah cerita kalau nak tengok simptom dia semua lebih kurang sama. Kalau kita tengok swab, kita dah ada dah ujian kit kita tu. Tapi selain daripada ujian kit tu, apa lagi cara macam mana kita nak identify jangkitan influenza apa yang kita hadapi? Okey, so kalau kita nak bezakan antara influenza A dengan influenza B ni sebenarnya hanya kalau berdasarkan simptom memang susah ya, memang sukar untuk kita nak bezakan. Sebab simptom untuk influenza A dengan influenza B ini adalah sama ya. Kesemua pesakit influenza A dan B mereka boleh mempunyai simptom batuk, demam, sesama ya, sakit tekak ya. Cumanya mungkin kita lihat sesetengah pesakit ya, mungkin ada simptom tambahan contohnya sakit-sakit badan ya. Ataupun mungkin batuk berpanjangan ya. Ataupun mungkin pening kepala ya. Ataupun perut tak selesa ya. Ada orang yang di mana virus influenzanya itu boleh memberi kesan kepada sistem pencernaan ya, di mana mereka pun boleh ada cerit-berit ya, muntah-muntah ya. Jadi bergantung virus influenza ini menyerang organ yang mana. Sekiranya organ target serangannya adalah tekak dan biasanya sakit tekak sangat teruk ya, kadang-kadang sampai tak ada suara ya. Ataupun kalau target serangannya adalah paru-paru dan kebiasaannya sakit dada, susah nafas ya, batuk berkahak warna kuning, warna hijau ya. Dan sekiranya targetnya juga mengena kepada usus dan perut dan pesakit akan ada simptom seperti muntah-muntah, sakit perut, cerit-berit ya. Jadi itu adalah antara ya, simptom-simptom ya, yang boleh membezakan sama ada ini influenza ya, ataupun organ-organ mana yang telah diserangnya itu. Ya. Doktor, kalau kita tengok kenapa kalau di kalangan kanak-kanak yang berusia lebih 5 tahun atau warga emas berusia 65 tahun ke atas, wanita hamil, individu yang kurang daya tahan imuniti, pesakit kronik termasuk obesiti, dia lebih terdedah kepada komplikasi yang lebih teruk doktor. Dan biasanya apa antara komplikasi yang paling kerap mereka boleh hadapi? Okey. Jadi kalau kita lihat memang kajian menunjukkan ya memang terdapat dua gelombang ataupun dua kumpulan usia yang sangat fragile, yang sangat berisiko untuk mendapat jangkitan yang serius ya, iaitu golongan warga emas ya dan golongan kanak-kanak ya. Kebiasaannya dewasa ya lebih daripada 5 tahun dan kurang daripada 65 tahun, biasanya mereka ini akan terselamat daripada serangan influenza yang serius ya. Kebiasaannya serius influenza akan menimpa dua kelompok yang vulnerable ataupun dua kelompok yang berisiko ini, iaitu kanak-kanak kurang dari 5 tahun dan juga golongan warga emas lebih daripada 60 atau 65 tahun ya. Kenapa? Soalannya kenapa mereka dua kelompok ini mempunyai risiko yang tinggi adalah kerana sistem imunisasi yang tidak begitu matang ya di kalangan kanak-kanak berusia kurang dari 5 tahun ya. Kerana sistem imunisasi mereka baru sahaja terbentuk ya dalam 5 tahun
usia mereka hidup, ya, ketika itu sistem imunisasi mereka baru mula nak develop, ya, jadi belum matang lagi. Jadi kerana sistem imunisasi mereka yang belum matang, ya, menyebabkan mereka lebih mudah terdedah kepada ancaman influenza yang serius, ya. Bagaimana dengan warga emas, ya? Warga emas pula apa yang berlaku ialah sistem imunisasi mereka telah pun matang, ya, telah mencapai tahap yang peak ketika usia dewasa, ya. Namun begitu ketika warga emas menginjak usia warga emas, ya, sistem imunisasi mereka akan mula menurun, ya. Kekuatan antibodi mereka akan mula meredah, ya. Semakin kita berusia, ya, the wear and tear process, ya, bermaksud degeneration changes, maksudnya kita punya sel-sel immunity, ya, ketahanan badan kita juga semakin mengurang, ya, seperti mana apabila kita meningkat usia, ya, energi kita pun berkurang, ya, daya penglihatan kita pun berkurang, semakin rabun, ya, telinga pun dah tak berapa dengar, ya. Jadi begitu juga sistem imunisasi kita, ya. Bila kita semakin berusia, ya, sistem imunisasi kita juga akan semakin melemah, ya. Jadi sebab itulah kita lihat golongan warga emas, ya, dan kanak-kanak adalah antara dua kelompok yang sangat mudah mendapat jangkitan influenza yang serius, ya. Untuk pesakit yang menghadapi masalah penyakit kronik, ya, contohnya pesakit kencing manis, ya, darah tinggi, ya, mereka juga mempunyai sistem imunisasi yang lemah, ya, kerana badan mereka telah dihinggapi oleh penyakit kronik, ya, seperti kencing manis, darah tinggi, ya, seperti yang semua tahu, ya, penyakit kencing manis menyebabkan ketahanan diri imuniti seseorang akan lebih lemah daripada orang yang sihat, ya. Kerana adanya penyakit kencing manis itu sendiri, ya, menyebabkan seseorang itu lebih mudah mendapat jangkitan berbanding orang-orang yang biasa, ya. Jadi sebab itulah kalau kita lihat golongan pesakit kronik, ya, bermaksud mempunyai pesakit seperti kencing manis, darah tinggi, mereka juga mempunyai sistem imunisasi yang lemah, ya, disebabkan adanya kondisi penyakit kronik itu tadi, ya. Jadi kalau kita lihat kesemua ini sangat terkait dengan sistem imunisasi ataupun pertahanan badan seseorang, ya. Jadi mungkin saya harap jelas, ya, penjelasan ini, ya, kenapa kanak-kanak terdedah kepada yang berisiko tinggi kerana imunisasi mereka masih belum matang. Warga emas, imunisasi mereka sudah mula melemah, ya. Pesakit kronik juga mempunyai sistem imunisasi yang lemah, itu menyebabkan influenza yang menyerang mereka memberikan kesan yang serius kepada golongan ini. Adakah satu kenyataan seorang pakar antarabangsa ni, Doktor, implikasi virus influenza ini adalah lebih teruk daripada COVID-19 dan contohnya kepada wanita hamil ini yang mungkin boleh mengalami satu dipanggil hypoxia ataupun praeklamsia, dan apa pandangan doktor berkenaan dengan kenyataan berkenaan? Okey, jadi saya rasa sukar untuk kita nak buat perbandingan, ya, antara influenza dan COVID-19, ya, kerana kedua-dua virus ini mempunyai struktur yang berbeza, ya. Seperti yang kita faham, ya, coronavirus ataupun virus yang membawa penyakit COVID-19 ini mereka bertindak melalui spike protein, iaitu protein di struktur badan virus itu yang mudah melekat di saluran pernafasan, ya, di saluran pencernaan, ya, tapi kebiasaannya mengefek atau memberi kesan pada saluran pernafasan, ya. Sedangkan influenza ini mereka virus ini tidak mempunyai spike protein, ya. Jadi influenza ini merebak melalui struktur yang sedikit berbeza, ya. Dan kalau kita lihat dari segi patofisiologi ataupun mekanisme serangan COVID-19 ini juga agak sedikit berbeza, ya, berbanding mekanisme serangan influenza, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kesan kepada wanita hamil, ya, memang benar, ya, kita lihat influenza boleh menyebabkan preeklamsia, ya, ataupun hypoxia kepada wanita hamil, ya. Tetapi sebenarnya COVID-19 juga, ya, boleh menyebabkan hypoxia ataupun kekurangan oksigen, ya, bukan sahaja kepada wanita hamil, ya, tetapi juga kepada golongan warga emas, ya, orang dewasa yang sihat pun, ya, sebenarnya tidak terlepas daripada risiko dijangkiti COVID-19 yang serius. Namun begitu, ya, keadaan ini semakin berkurang sejak akhir ini, ya, kerana telah ramai antara kita mengambil vaksin, ya. Jadi dengan adanya vaksin, ya, ramai pesakit COVID-19, ya, hanya mendapat jangkitan yang ringan, ya, iaitu kategori 1, 2, ya, dan tidak perlu dibawa ke hospital, ya, hanya kuarantin di rumah sahaja sudah memadai, ya. Jadi bagi saya, ya, mungkin kalau kita lihat statistik menunjukkan tidak begitu ramai pesakit COVID hamil yang mendapat preeklamsia, ya, tapi sebenarnya bagi saya kurang tepatlah untuk mengatakan sebenarnya influenza lebih bahaya, kerana COVID-19 pun mereka ada bahaya tersendiri, ya. Kedua-dua virus adalah berbahaya, ya, kerana kedua-duanya boleh memberi kesan yang tersendiri, ya. Kalau kita lihat pesakit COVID mereka boleh mendapat risiko seperti stroke, ya, dia apabila memberi kesan kepada otak boleh dapat stroke, boleh dapat meningitis ataupun radang di otak, ya. Kalau di paru-paru, ya, pesakit COVID boleh dapat pulmonary embolism ataupun darah beku di paru-paru ataupun COVID pneumonia, ya, jangkitan kuman di paru-paru. Namun begitu influenza juga tidak kurang bahayanya, ya.
sekiranya menyerang otak boleh juga mendapat encephalitis ataupun meningitis radang di otak ya, ataupun kepada wanita hamil preeclampsia, ataupun ketika mereka influenza ini menyerang jantung boleh mendapat myocarditis ataupun keradangan di jantung ya. Jadi saya boleh melihat bahawa kedua-dua virus ini adalah bahaya ya, kedua-duanya sama bahayanya bagi saya ya, kerana kedua-duanya boleh menjejaskan organ-organ yang terlibat sekiranya tidak dirawat dengan baik ya. Cumanya yang baiknya adalah influenza ini sudah lama kita kenal pasti. Jadi dia adalah virus yang kita kenal ya. Kita dah ada vaksin terhadap influenza, kita dah ada antiviral Tamiflu untuk rawat influenza ya, kita ada test kit yang mudah digunakan ya. Sedangkan COVID ini masih lagi dikonsider ataupun dikira baru ya, di mana kita pun baru ada satu sahaja ubat antiviral iaitu Paxlovid ya. Kita ada juga ubat seperti Remdesivir tapi hanya diberikan kepada pesakit-pesakit di hospital ya. Dan test kit untuk COVID-19 juga masih lagi agak mahal sekiranya kita ingin lakukan PCR ya. Jadi kerana COVID-19 ini adalah penyakit yang baru ya, baru dikenal pasti, jadi sebab itu mungkin ramai yang lebih risau dengan COVID-19 ya. Namun begitu, yang saya katakan tadi, influenza ada bahayanya tersendiri, COVID-19 ada bahayanya tersendiri, kedua-duanya bahaya jika tidak dirawat dan dikesan pada peringkat awal. Okey, baiklah doktor. Kalau kita lihat dekat sini sekarang, cukup ke kalau pesakit ni diberi dengan antibiotik, ubat antivirus, ubat tahan sakit dan juga diberi rawatan hidrasi untuk merawat masalah kesihatan ini. Dan kalau kita lihat tadi ada berkenaan dengan influenza ini dah lama berlaku, jadi hanya adanya vaksin. Jadi persoalannya, perlukah kita ni semua mengambil vaksin influenza? Dan kalau kita tengok daripada segi kekerapannya doktor, dan boleh ke vaksin ini selamanya boleh mencegah berlakunya wabak influenza, doktor? Okey, jadi kalau kita lihat dari segi sejarah ya, kalau dulu influenza ini ketika mereka baru ditemui ya, sekitar awal 1900 ya, ketika itu negara dunia diserang oleh Spanish flu ya, disebabkan oleh influenza virus yang baru ditemui ketika itu, dan ketika itu tidak ada rawatan. Berjuta-juta orang mati kerana influenza ketika itu ya. Kita panggil pandemik ya, Spanish flu pandemic, mengorbankan berjuta-juta rakyat seluruh dunia ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan kita punya research development ya, kita telah ada vaksin untuk mengelakkan influenza, ada rawatan antiviral untuk merawat influenza ya. Jadi kalau persoalan ini adalah mengenai adakah semua orang perlu menerima vaksin ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai pakar perubatan ya, saya akan benar-benar memberi nasihat ya untuk golongan berisiko tadi wajib mengambil vaksin ya, iaitu kanak-kanak berusia kurang dari 5 tahun ya, dan warga emas berusia 60 tahun ke atas ya. Kedua-dua golongan ini wajib mengambil vaksin influenza ya, kerana golongan ini sangat berisiko ya. Berarti kalau mereka mendapat influenza, mereka boleh menjadi tenat ya, boleh membawa maut ya jika tidak dirawat dengan betul ya. Jadi memang wajib untuk dua golongan ini. Tapi untuk golongan yang selain daripada grup ini, dia amatlah digalak-galakkan untuk mengambil. Kira macam kalau dua golongan ini wajib ya, golongan lain tu kira sunat muakkad lah ya. Maksudnya digalakkan ya, tetapi sekiranya tidak mengambil pun it's okay ya, tidak perlu terlalu risau ya, kerana apabila seseorang itu mengambil vaksin, ini akan memberikan perlindungan tambahan ya. Dan jika ditanya mengenai kekerapan vaksin influenza ini, kita nasihatkan ianya diambil setiap tahun ya. Kerana apa ya? Kerana virus influenza ini mereka sering bermutasi ya. Setiap tahun mereka akan menukar struktur genetiknya untuk mereka survive ya. Jadi bagaimana kita manusia nak melawan influenza ini, kita perlu renew ya, the genetic component of the vaccine tu ya. Jadi kita boleh melawan virus influenza ini. Jadi virus influenza ini kekerapannya adalah setiap tahun ya. Dan kalau boleh di top up ataupun diambil juga vaksin-vaksin yang lain ya, seperti pneumococcal vaccine untuk mengelakkan pneumonia ya. Kebiasaannya untuk pesakit post COVID saya yang dah sembuh daripada COVID, saya akan turut menasihatkan mereka selain daripada mengambil vaksin COVID, saya akan nasihatkan mereka untuk mengambil vaksin influenza ya, vaksin pneumococcal 13 dan vaksin pneumococcal 23 ya. Kerana ketiga-tiga vaksin ini penting untuk menjaga kesihatan paru-paru ya, membenting paru-paru daripada jangkitan bakteria di luar sana ya. Jadi mungkin itu menjawab ya persoalan mengenai berapa kerap mengambil vaksin ya, dan siapa yang perlu mengambil vaksin ya.
Jadi mungkin kalau ada Baiklah, soalan yang terima kasih doktor di atas segala persoalan yang saya berikan dengan jawapan yang telah doktor berikan juga. Saya harap dengan segala yang doktor kongsikan bersama dengan kami hari ini dapat menjawab sedikit sebanyak persoalan yang berada di luar sana. Dan kepada anda semua, itulah dia topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu influenza lebih parah daripada COVID-19. Saya harap dah pun menjawab persoalannya dan moga apa yang kita kupaskan pada hari ini dapat membantu orang ramai di luar sana. Dan kepada anda yang menonton ni, ingat jaga diri, jaga kesihatan anda kerana banyak virus yang masih lagi merebak di luar sana, dan jangan lupa untuk amalkan penjagaan kesihatan dan juga kebersihan diri. Sama-sama kita jaga kita. Jadi tamatlah sudah siri program DNA kali ini. Jangan lupa kepada anda semua yang sedang menonton untuk share siri DNA doktor dan anda serta like, follow dan juga subscribe ke semua platform Sinar Plus. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini walaupun di alam maya secara online, tapi kita tetap bersama juga. Jadi kepada anda semua, saya akan menutup tirai. Saya Junan Ramli, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.